Jadi apa rancangan British nak menghadapi masalah ni? Inilah yang berlaku. British terkejut dengan penentangan. Dia tak jangka bahawa golongan kiri, dia tak jangka bahawa golongan kanan ini akan turut bangkit menentang dia. Dia sangka golongan kanan ni akan ikut saja kerana golongan kanan ni memang sentiasa rapat dengan mereka satu. Kemudian yang dia tidak, dia rasa pelik ialah dia juga sudah beri peluang pada muka Melayu tapi tidak mendapat sokongan, dan orang muka Melayu tidak menuntut ataupun bersetuju dengan apa yang telah ditawarkan walaupun untuk mereka. Ada sarjana kata ini adalah satu peluang yang pertama dan terakhir bagi muka Melayu untuk mengambil apa yang ditawarkan British, tapi dia tak ambil. Dia tercatat dalam sejarah yang merugikan mereka pada masa itu. Yang ketiga ialah, yang ini satu hal juga. British menjangkakan apabila mereka sudah mendapat tanda tangan daripada sultan-sultan ini, orang Melayu akan ikutlah, kerana orang Melayu bagi British sentiasa ikut apa yang sultan telah buat. Tetapi kemudian mereka berbincang, apa sudah berlaku ni? Apa masalah dengan orang Melayu ni? Sultan dah sign, kenapa mereka tak ikut? Inilah yang anda kena faham, bahawa dalam sejarah orang Melayu tidak selalunya mengikut sultan dalam semua keadaan. Anda yang besarkan perkara ni. Orang Melayu ni bukanlah serendah level pemikiran seperti anda. Mereka sebenarnya cerdik pada masa itu. Mereka tak ikut kerana mereka tahu apa sebenarnya sedang berlaku dalam dunia. Jadi British berbincang sama sendiri, kemudian British telah mengambil keputusan untuk menghantar wakil. Ini yang saya sebut, anda coba melihat ni. Orang mengikut Allen, dia kata orang Melayu yang paling setia pada British pada masa itu pun dia segar nak tunjuk sokong British, dia segar. Kerana British sangat lemah pada masa itu. Baik, jadi British telah bertindak untuk memahami keadaan yang berlaku. British pun pelik, tak faham. Dia telah menghantar beberapa pegawai British lah. Dan setiap pegawai ni dia buat report masing-masing. Ada file dia. Kalau file ni report misalnya. Gamen dan sebagainya, dia ada file setiap file ni. Mereka inilah yang pergi daripada semua tempat ni. Borneo pun mereka pergi. Mereka pergi, dia hantar juga ke Borneo. Ada pergi ke Kedah, ada Kelantan sebagainya. Dan mereka buat laporan. Bila kita baca laporan tersebut, kelompok wakil atau pegawai British ni, dia terpegun dengan apa yang berlaku di negeri-negeri Melayu pada ini. Penentangan sangat hebat. Di Kota Baru sampai 40,000, di Kedah 20,000 perempuan berturun di jalanan dan sebagainya. Angkat pelanduk. Cik Khairi? Panggil apa? Spanduk. Spanduk. Dia sebut pelanduk pula dah. Spanduk, akad spanduk. Yang menyebut antara salah satunya ialah British kenapa menikam kami dari belakang. Begitu sekali orang Melayu telah metikaikan, tidak percaya lagi pada British. Dan pegawai-pegawai ni dia terkejut melihat fenomena yang berlaku. Kerana dalam konteks apa yang dibincangkan dalam Parlimen Britain pada masa itu, orang Melayu ni adalah orang yang paling setia pada British. Tak lawan British. Tapi mereka tidak mendapat gambaran itu di kala mereka cuba buat survey. Dan hasil survey itu bila saya baca, mereka telah merumuskan beberapa keputusan lah. Salah satunya mereka kata orang Melayu ini sebenarnya tidaklah begitu setia secara mutlak pada sultan pemerintah. Mereka mempunyai sikap dan pendirian mereka sendiri. Itu salah satu sebab mereka menentang tersebut. Dan kemudian mereka mencadangkan, ini mereka berjumpa dengan Edward Jen dan juga Malcolm McDonald pada masa itu. Mereka duduk berbincang sama-sama dan kemudian mereka setuju bahawa apa yang telah British lakukan itu sebenarnya sudah silap. British mencipta musuh yang bersatu, yang tak ada lagi satu pihak pun boleh menyokong pihak British. Jadi ini sudah menunjukkan satu tanda jelas bahawa British sudah pun kehilangan kedudukannya di tanah Melayu. Baik, jadi McDonald dengan pandangan yang hampir sama dikongsi oleh para takbir British seperti Jen, Ewart, Gammons dan sebagainya, telah menghantar satu cadangan, dah kumpul apa semua, buat report ke London. Kemudian dibincangkan di sana, rancang ataupun cadang supaya Malayan Union ini digantikan dengan satu rancangan baru. Dan disebut sendiri, tukar nama, kemudian ubah suara sikit-sikit. Rancangan Malayan ini mengikut apa yang dikehendaki oleh satu kelompok tertentu. Apa yang mereka sasarkan ialah mereka sebenarnya mahu mencari, itu yang saya kata, satu kelompok yang menyokong. Dan British pada masa itu, kalau baca, dia sudah begitu kecewa dengan
reaksi bukan Melayu. Kan dia dah beri dah, apa lagi yang mereka mahu. Jadi dia dah berpusing. Sekarang ni mereka berbincang, pertimbangkan, mereka setuju bahawa kelompok yang boleh mereka tangani untuk mendapatkan sokongan adalah kelompok elit. Maka mereka pergilah berjumpa. Edward Jen dan beberapa pegawai British pergi berjumpa, berbincang dengan Dato' On dan sebagainya. Kemudian menubuhkan satu jawatan kuasa dikenal sebagai jawatan kuasa Anglo-Malay, jawatan kuasa British Melayu ini. Dan melalui perbincangan jawatan kuasa ini dari Ogos sampai November 1946, kita dapat lihat apa sebenarnya dituntut oleh golongan kanan. Dia mahu apa sebenarnya. Dan British dari satu segi sedia memberikan tuntutan tersebut kerana bagi British tak ada masalah. Dia tidak menjejaskan kedua-dua matlamat rancangan Millennium British itu. Apa yang mereka mahukan tidak jejaskan dua perkara tersebut. Jadi mereka setuju. Tetapi bila apa yang British buat sebenarnya ialah British sengaja menyingkirkan golongan kiri secara tidak langsung. Dia boleh berunding dengan UMNO itu sendiri melibat golongan kanan dan kiri, menjemput semua kelompok. Dia hanya jemput kelompok elit kanan saja dan terus meminggirkan kelompok elit kiri. Dan ini menjadi punca pada perpecahan UMNO itu sehingga menyebabkan golongan kiri yang dipimpin oleh PKMM akhirnya menggunakan alasan perbezaan pandangan tentang bendera dan sebagainya keluar daripada UMNO dan berjuang dengan cara mereka sendiri. Sekejap saja UMNO ni menyaksikan penyatuan Melayu kemudian berpecah kembali pada yang asalnya disebabkan oleh permainan British. Dan British sebenarnya kalau baca memang mereka sonoklah dengan apa yang berlaku dan mereka anggap ini adalah satu langkah yang berjaya dan mereka merancang untuk terus melakukan langkah-langkah seterusnya. Baik, laporan mereka yang sampai ke London itu telah dibaca, dibincangkan, dibahaskan. Akhirnya Kabinet Britain membuat keputusan pada 5 Disember untuk menerima cadangan McDonald dan mengundur setapak daripada belakang daripada rancangan Millennium. Dengan apa yang dicadangkan, kerajaan setuju untuk memenuhi apa saja yang diminta oleh kelompok elit Melayu itu asalkan dia tidak menggugat dua aspek tadi, iaitu satu untuk mewujudkan satu pentadbiran yang dapat mengawal seluruh negeri-negeri Melayu dan kedua memberi kerakyatan. So kerakyatan Jusoli ini dia bukanlah satu perkara yang ditentang habis-habisan. Dia hanya ditentang secara bersyarat saja bagi kelompok golongan kanan. Dia bukan habis-habisan. Dia bukanlah satu masalah pun kerana akhirnya mereka berunding dan memberikan kerakyatan tersebut. Daripada tahun 48 berunding, 55, 57 akhirnya mereka telah menerima prinsip Jusoli sama seperti apa yang dicadangkan oleh British tahun 46, bahkan lebih ramai daripada jumlah yang dicadangkan oleh British tersebut. Jadi British menangguhkan dahulu rancangan pemberian kerakyatan Jusoli ni. British kata stop sekejap, kita jangan bincang benda-benda yang sensitif ni. Kita pergi ke arah perpaduan ni untuk menyelesaikan isu-isu yang memisahkan British dengan kelompok elit ni. Dan apa yang mereka mahukan kita bertolak ansur. Banyaklah yang mereka sebutkan. Anda bacalah di sini. Mereka puji bahawa kita ni ada masalah tapi sebenarnya kita ni baik. Satu sama lain kita dah terikat dengan begitu orang Melayu dan British ini ada sudah begitu baik dan sebagainya. Kita tak ada masalah pun. Kita boleh kembali kepada yang asal. Pertalian ini tidak akan terputus. Itu kata British. Ini daripada sumber-sumber British lah, Five British. Dari perspektif British. Bukan dari perspektif saya, bukan dari perspektif kelompok kanan maupun kiri. Itu pandangan British. Mungkin betul, mungkin tak betul. Wallahualam. Baik, British sebenarnya tidak menanggung sebagai kerugian. Tak rugi bagi British. Dia pun tak kalah daripada keputusannya untuk mengundur sedikit dan bertolak ansur dengan rancangan Millennium dan menerima satu bentuk rancangan baru yang disebut sebagai persekutuan. Dia tak rugi pun. Dia rugi apa? Dia mahu dua rancangan tadi, matlamat tadi saja. Yang lain tak penting bagi dia. Buatlah apa-apa pun, yang penting dua perkara tersebut. Hal ini kerana persekutuan Tanah Melayu sebenarnya adalah satu bentuk Malayan Union juga. Jangan kita terperangkap. Mentang-mentang nama dia dah tak jadi Millennium, kita pun kata, oh dah tak ada dah Millennium. Roh dan semangat dia masih lagi sama. Prinsip masih lagi sama dengan persekutuan. Jadi apa yang membezakan persekutuan dengan Millennium? Tak ada beza pun. Dia cuma menekankan hak-hak tertentu saja. Hak tertentu ini bukan berkaitan dengan kepentingan Melayu keseluruhannya pun. Dia tidak kepentingan itu sebenarnya adalah beri hak itu secara keseluruhannya. Berarti tinggal beri hak.
Kalau dia nak angkat, dia kena angkat Melayu itu sebagai pemetah dan kembalikan semula pada yang asalnya. Itu baru cara betul. Dan pribumi itu tidak akan rugi dengan cara itu. Tapi yang kekal adalah British menerima beberapa tolak ansur, tapi pada masa sama memaksa terus orang untuk menerima rancangan British itu tadi. Beri kuasa, dan bila beri kuasa, anda fahamlah berapa yang British boleh buat. Dan kemudian beri persetujuan untuk menerima kerakyatan tersebut. Memaksa pribumi ini menerima apa saja yang dimaksud oleh British. Dalam matlamat penjajahannya, yang asal adalah untuk eksploitasi ekonomi dan tak mahu kerugian dalam isu kerakyatan. Cuma British ini paling tidak sekali ini dia terpaksa bertolak ansur sedikit lah daripada rancangan yang asal. Okay. Berapa jam dah Cik Khairi? Ingatkan saya, tak ada jam pula di sini. Okay. Setengah ada, tak apa. Setengah, okey. Baik, ini yang disebut oleh Ustaz Owen ni. Sebenarnya apa yang berlaku dengan rancangan Persekutuan Tanah Melayu ni, dia menunjukkan bahawa British ni dia dah masuk gear 2, gear 1 balik. Daripada gear 5 tu dia undur sikit-sikit saja, tapi keretanya terus berjalan. Dia hanya memperlahankan saja kelajuan yang mahu diikuti oleh British tersebut. Dia bukan meninggalkan, dia bukan U-turn, bukan. Rancangan Persekutuan Tanah Melayu itulah rancangan Malayan Union yang sebenarnya. Kena faham. Dan bahawa apa yang dicapai melalui constitutional proposal, cadangan perlembagaan persekutuan Persekutuan Tanah Melayu ini adalah satu usaha untuk kedua-dua pihak ini, terutama British ini, untuk menangani kebimbangan, ketakutan daripada kelompok Melayu, khususnya yang dimaksudkan British adalah elit Melayu ni, yang merasakan bahawa hak mereka ini akan dirampas dan sebagainya. Dan dalam konteks ini, apa yang penting bagi British adalah untuk menyelamatkan prinsip-prinsip yang paling asas yang mahu dicapai dalam Malayan Union tersebut. Dua perkara yang saya sebutkan tadi. Aspek-aspek lain mungkin ada, tapi tak penting. Dua perkara tu yang mahu dipertahankan oleh British. Okey, apakah sikap elit Melayu sebenarnya? Tuntutan sebenar elit Melayu ini. Aspek ini mungkin tidak begitu disukai kadang-kadang kita cerita ni. Tapi bagi saya tidak ada masalah pun. Kerana anda kena faham bahawa bila British campur tangan dengan Melayu sejak tahun 1874 lagi, British sebenarnya telah merosakkan sistem itu, mewujudkan satu kelompok birokrasi baru yang dia cengkam segala aspeknya. Mereka ini sebenarnya tidak ada kesalahan pun, tapi British bertindak sedemikian rupa, menguasai mereka, menggunakan segala macam perkara lah, termasuklah menggunakan kekerasan. Ada yang tak boleh terima British singkirkan, ada yang lawan British hukum mati pun ada. Pembesar-pembesar dihapuskan, raja-raja dikembiri oleh British kawal. Dan kemudian British mencipta satu birokrasi baru bawah British yang hanya dilantik untuk menjadi pentadbir bawahan, peringkat bawah, kerani-kerani dan sebagainya, supaya mereka ini tidak ada kekuatan untuk melawan British. Sedangkan mereka inilah kelompok yang paling kuat menentang British, pembesar-pembesar Melayu ni. Masuklah juga sultan-sultan pun. Kita tak boleh nafikan aspek tersebut. Sejarah ada buktinya. Jadi dalam konteks ini, British sudah pun mewujudkan satu kelompok elit Melayu yang bergantung pada British. Dan mereka tak diajar tentang pentadbiran dan sebagainya. Jadi bila mereka sudah lama berada di bawah pentadbiran British, mereka sudah sebati. Mereka pun diberi sekolah British. Hantar luar negara balik bekerja dengan British dan sebagainya. Di persekitaran tersebut British ciptakan. Jadi bila ini berlaku, akhirnya mereka menjadi bergantung pada British. Itu bukan perkara yang sukar difahami. Tidak perlu dilihat dalam konteks negatif pun. Tak heranlah bila British memperkenalkan rancangan Malayan Union, mereka menjadi mangsa pada keadaan. Mereka tak nampak masa depan, mereka menjadi takut. Dan mereka ini seolah-olah rasa kehilangan hak. Pada masa sama, mereka juga menganggap bahawa mereka ini memimpin bagi Melayu dalam konteks mereka. Jadi bila rancangan Melayu ini mahu hapuskan hak-hak mereka dan sebagainya, hak negeri yang melibatkan jawatan mereka, kedudukan mereka dan sebagainya, mereka rasa sangat kecewa dengan British kerana mereka telah menyumbang dalam pentadbiran tersebut. Dan mereka menjangkakan British beri kemerdekaan dengan memberikan hak dan memberi jaminan terhadap hak tersebut, kembalikan semula pada status quo. Status quo itulah mereka tuntut.
Walaupun sebenarnya kalau ikut mereka kembali semula, British nak pergi tak ada masalah. Jadi ada sentimen bahawa mereka mahu merdeka juga, bukan mereka tak mahu merdeka. Kalau Datuk Onn kata kita tak bersedia untuk merdeka, bukan bermaksud dia tak mahu merdeka. Jangan salah faham. Kita tidak bersedia kerana keadaan British buat macam tu. Jadi kelompok ini tak nampak jalan lain ialah mempertahankan hak Melayu. Mempertahankan hak elit Melayu itu bagi mereka adalah mempertahankan hak Melayu tersebut. Jadi bagi setengah pihak dia akan persoalkan kenapa golongan elitnya hanya menupukan pada hak-hak mereka. Betul lah, bagi golongan elit itulah yang patut mereka perjuangkan, dan mereka nak berjuangkan apa daripada yang lain tu. Kerana bagi mereka sebenarnya dahulu mereka inilah mentadbir, mereka inilah yang memimpin, dan mereka ini memang dalam pentadbiran tersebut. Kalau mereka tidak diberi ruang dan sebagainya, mereka nak buat apa? Dan juga bagaimana dengan hak-hak tersebut? Dia akan diberikan pada orang lain. Dan anda kena ingat bahawa dalam konteks tahun 46-48 tersebut, kalau anda baca dari segi tuntutan kelompok bukan Melayu terhadap jawatan hak pegawai awam dan sebagainya, memang sangat kuat di bawah British. Anda tengok majlis-majlis kerajaan negeri ni berapa ramai daripada mereka sebenarnya menguasai majlis-majlis tersebut. Bukan pembesar-pembesar Melayu saja. Jadi ada logiknya di sini. Saya cuba melihat dari sudut yang positif bagi semua pihak, kerana tidak boleh terlalu berpihak kepada mana-mana. Sebagai ahli sejarah, saya cuba mencungkil sebanyak mungkin hal-hal yang positif tersebut supaya kita boleh menerima dan meraihkan perspektif yang positif ni. Jangan terlalu terpecah kepada ideologi yang ada pada hari ini, ideologi politik ini. Lihat dari aspek yang positif saja. Itu yang lebih baik. Jadi, dan satu lagi ialah kerakyatan Jusoli ni. Walaupun dikata ditentang habis-habisan oleh mereka, tetapi akhirnya mereka berunding. Ini memang ada masalah sebenarnya. Mereka takut, golongan elit Melayu ni, dia takut tentang apa yang sedang British lakukan. Tetapi mereka tidak mempunyai pilihan yang lain. Kerana syarat British jelas. Nak merdeka boleh, tapi kena berunding dengan dan terima kerakyatan. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh elit Melayu itu, terima sajalah, berunding. Dan golongan kiri pun berunding juga, bukan tak berunding. Jadi dia bukanlah satu keadaan yang menunjukkan bahawa mereka menggadai prinsip Melayu tersebut. Sama aja mereka buat dengan golongan kiri. Golongan kiri terima terus, tak ada masalah. Jusoli sebenarnya bukan, kiri pun sama juga, ambil keputusan terima Jusoli juga, tak ada masalah. Tengok Perlembagaan Rakyat 1947. Jadi elit umumnya semuanya benda adalah sama. Semuanya dipisahkan hanya dari segi prinsip politik, tapi akhirnya mereka menggunakan pendekatan yang sama saja. Tidaklah begitu teruk sangat seperti apa yang kita pecahkan sejarah itu pada hari ini. Kita lah yang ada masalah ni, yang tafsirkan pada hari ini dari segi sudut politik kita. Mereka hakikatnya mereka telah melakukan apa yang terbaik dari sudut mereka sendiri, mengikut kelompok masing-masing pada masa itu. Dengan itu kedua-dua pihak bersetuju untuk berkompromi, elit Melayu dan bukan Melayu, dan British terima cadangan Persekutuan Tanah Melayu bagi menggantikan Melayu. Tapi umumnya yang berunding ni, oleh kerana British itu telah beri ruang besar pada kelompok elit Melayu, maka elit Melayu inilah yang mendapat manfaat yang banyak. Sedangkan yang bukan Melayu itu terpinggir, yang akhirnya menyebabkan kelompok bukan Melayu ini rasa tersinggung dengan apa yang telah dilakukan oleh British. Mungkin mereka sudah pun melakukan kesilapan, telah menolak tawaran British. Sekarang ni mereka nampak, dah silap dah. Mereka tutup British, beri balik. Tak mahu dah British beri balik, dan British agak kecewa dengan mereka. Akhirnya mereka memprotes British, menubuhkan MCJA itu, Perlembagaan Rakyat, dan kemudian tak selesai di situ mereka melancarkan harta dan sebagainya. Semua aspek yang mereka lakukan adalah untuk mendapat perhatian, bukan menentang British. Kena faham. Kelompok bukan Melayu ni dia tak ada elemen menentang British. Dia sebahagian daripada elemen British itu sendiri. Dia mahu keprihatinan British supaya terima cadangan-cadangan dia dalam konteks memperjuangkan hak-hak bukan Melayu itu dalam pentadbiran British. Itu saja. Tapi kebetulan mereka ini memprotes British sama dengan kelompok kiri yang mahu merdeka tu, maka mereka berunding. Dan proses perundingan itu bagus jugalah kerana melahirkan Perlembagaan Rakyat. Saya ingat itu pertama kalinya. Sampai kali ini kita tak berjaya capai dan kita tak membentuk bangsa pada hari ini. Ialah buat pertama kalinya pada tahun 47 tersebut bahawa Perlembagaan Rakyat
konsep bangsa ni, Melaya ke tanah Melayu ke Malaysia ke, dibincangkan secara serius dan dibuat dalam bentuk perlembagaan. Apa bendanya? Bangsanya Melayu, agama Islam sebagai agama persekutuan, sultan, nama bangsa tu bahasa Melayu. Walaupun dengan untuk orang bukan Melayu, mereka bukan biasa-biasa bincang. Ada yang nak angkat kursi, nak pukul orang dan sebagainya. Ada tumbuk meja dan bincang tak setuju. Tapi akhirnya kelompok bukan Melayu yang memilih keputusan tersebut. Walaupun mereka majoriti, mereka pilih. Itu perkara yang sangat sukar dicapai pada hari ini. Yang tak pernah dibincangkan oleh kelompok yang lain. Itu yang saya rasa pelik tu. Masa nak merdeka tak dibincangkan aspek ni. Jadi kalau pada hari ini kita kata apa, kenapa berpecah apa semua, memang tak pernah dibincangkan perpaduan tersebut. Kita nak mendapat kemerdekaan, kita bukan bincang tentang konsep nak bentuk bangsa bersatu. Kita bincang tentang kerusi. Macam hari inilah, berapa kursi untuk hang, berapa kursi untuk aku. Itu yang berlaku tahun 51, 55, 57. Kita tak cuba selesaikan sebelum merdeka lagi. Isu-isu kebangsaan ni yang menghadapi masalah dengan idea kerakyatan baru ni, kita terima saja. Tak bincang kan. Yang hanya bincang dari sudut kontrak sosial. Apa kontrak sosial tu? Untuk beri ruang, kalau sokong kami bagi kerakyatan sama Tunku. Maka menang pilihan raya, maka diberi kerakyatan. Tapi tak ditanya macam mana kesetiaannya, penerimaannya terhadap masyarakat di Purbumi, hak mereka, apa segi hak dan sebagainya. Mereka terus diberikan hak politik boleh mengundi. Dan ini menimbulkan kesan mengejutkan, menyebabkan berlakunya 13 Mei dan sebagainya. Kesilapan sejarah kerana terlalu sangat kuat kita berpolitik sampai kita tidak menyadari apa yang sedang kita buat. Kepimpinan dahulu dan sampai kali ini sama saja yang saya bincangkan. Saya tidak mahu menegur dari segi politik. Saya melihat sejarah itu berlaku demikian sifatnya, dan kita tidak memanfaatkan apa yang berlaku. Dan keadaan era COVID ni patut kita boleh duduk berunding, berbincang baik-baik, elok-elok, cari penyelesaian masalah. Itu pun kita tak mampu buat kerana terlalu kuat berpolitik ni. Baik, Malaysia ni tidak pernah gagal. Kalau baca sumber berita dia sebut, kita tak gagal, kita tak masukkan. Kita hanya bertolak ansur, beri apa yang elit Melayu mahukan dan mereka beri apa yang kita mahukan. Dia tidak pernah dimasukkan. Ada tak bukti-bukti kata Millennium isytiharkan sebagai dimasukkan? Kita tak lagi terima nama ini. Tak, mereka sebut sendiri dalam sumber mereka, dia tak dimasukkan. Dia hanya diubah pada rancangan yang lain yang lebih sederhana atau bertolak ansur sifatnya, beri ruang pada kelompok elit Melayu. Dia hanya ditukar bentuknya dan dilonggarkan supaya syarat itu dapat diterima oleh kelompok elit. Cukuplah bagi British dengan ada satu kelompok elit yang terima, mudahkan kerja British untuk menekan dan juga memaksa kelompok lain untuk menerima. Kerana bila dah ada orang terima, dia dah stabil dah. Apa yang British nak adalah satu alasan bahawa okey, satu dunia lihat di sini. Orang pribumi sudah terima saya sebagai pentadbir di sini buat sementara waktu untuk selesaikan masalah mereka. Tak ada disebut oleh pegawai British. Di sini tak ada elemen nasionalisme. British disambut dan mereka meraihkan British. Mereka mahu British kekal di sini. Jadi kami tak perlu berikan kemerdekaan. Itu yang British mahukan. Kedua-dua objektif British melalui Millennium itu dapat dicapai melalui pembentukan persekutuan seperti yang dikenaki oleh British pada masa itu. Jadi kejayaan persekutuan tanah Melayu bukan kejayaan bagi orang Melayu. Dia adalah kejayaan British. Kena ingat kerana ada kelompok yang setengah ada hari ini dia meraihkan kita kena sambut ni persekutuan tanah Melayu, satu kejayaan menghadapi Malayan Union. Sedangkan sebenarnya ia adalah permulaan kepada penjajahan itu sendiri. Baik, kemudian inilah yang disebut oleh Chris Jones ini dan pejabat tanah jajahan, pejabat kolonial disebut yang kita mahukan ini, kita tidak kompromi dalam aspek ini. Satu kerajaan pusat yang kuat, penjajahan inilah kuasai semua. Kita yang berkuasa menentukan hal-hal ekonomi, perundangan, pertahanan sebagainya. Keuangan yang stabil. Kita mahu sumber-sumber keuangan itu dipegang oleh kita, bukan pegang oleh orang lain. Tak perlu lagi berunding dengan sultan tertahat, tak perlu bayar itu, tak boleh buat. Tak perlu lagi pening kepala setiap negeri dengan cara pentadbiran keuangan dia masing-masing. Kita buat satu keputusan, semua negeri terima. Itu yang dimaksud BT. Jimat pentadbiran, tak ada kos yang tinggi dan sebagainya. Dan senang untuk dieksploitasi. Dan kemudian satu kerakyatan umum ni yang diberikan kepada
bukan Melayu. Itu yang dikekalkan dalam Persekutuan Tanah Melayu yang dimahukan oleh British. Orang Melayu pada masa itu mereka mahukan apa sebenarnya dalam Persekutuan Tanah Melayu? Adakah ia standing dengan apa yang dicapai oleh British tersebut? Adakah apa yang mereka mahukan itu kita katalah betul-betul sebagai hak mereka yang tidak merugikan mereka? Sampai mereka akhirnya okeylah kita berunding tentang kerakyatan Jusoli ini, kita beri seperti apa BT mahu, sedikit demi sedikit, ketatkan sedikit syaratnya, tapi akhirnya sama juga seperti apa yang dimahukan oleh British. Hal ini menjelaskan Persekutuan Tanah Melayu sebenarnya adalah satu jelmaan Malayan Union, itu satu kejayaan rancangan British. Langkah tersebut dicapai melalui usaha British memanipulasi kesetiaan maupun ketakutan yang wujud dalam kepimpinan etnik Melayu dalam UMNO bagi mencapai konsesi-konsesi yang dapat memenuhi rancangan Malayan Union atas nama baru Persekutuan Tanah Melayu, ataupun dalam bahasa Inggeris dia rapat sikit, senang saya sebut The Federation of Malayan Union. Baik, kenapa apa ni tak boleh baca pula di sini? Apa dia tulis sini Khairi? Kenapa elit Melayu menerima Persekutuan Tanah Melayu? Ini kenapa elit Melayu menerima Persekutuan Tanah Melayu versi milenial baru ni. Saya dah bincang ni, jadi saya mungkin tak perlu sentuh lagi. Inilah yang saya katakan tadi. Mereka ni sebenarnya pun terperangkap dengan masalah yang telah diciptakan oleh British. British ni sangat cerdik. Dia tahu bagaimana untuk mengawal tanah jajahan dan mewujudkan kelompok-kelompok yang terpaksa bergantung pada dia. Bagaimana untuk menekan pihak yang menentang dia dan sebagainya. British ni kuasa penjajah yang sangat cerdik. Sangat pandai bersilat, kata orang. Dan dia telah melakukan apa saja untuk memastikan tercapai. Bahkan hari ini anda tengok begitu berjaya British, dia tak dianggap sebagai penjajah pun. Jepun orang kritik macam-macam, suruh bayar itu, bayar ini, buat kemaafan secara umum dan sebagainya. British orang tak suruh minta maaf. Ustaz-ustaz di masjid kata British inilah kuasa penjajah yang paling baik. Dia tak sentuh orang. Kerana mereka nampak saja di sini, British tak bunuh orang. Di luar negara British ada pun sebenarnya sejarah British bunuh orang Melayu ni secara beramai-ramai. Kita ni tak kaji betul-betul kerana sejarah kita ni permukaan saja. Tak begitu mendalam. Baik, jadi ini adalah langkah British tadilah, termasuklah dia mengugut sultan-sultan dan sebagainya. Ugutan ni banyak besar British buat ni. Dan satu lagi, British juga licik untuk mengambil kesempatan, misalnya dia pergi berjumpa dengan sultan yang paling kanan sekali, Sultan Ibrahim. Jadi kenal Sultan Ibrahim. Macam mana orangnya, Sultan Ibrahim ni tak ada masalah untuk sokong. Dan bila sultan yang paling kanan ni tanda tangan, maka sultan yang lain pun takut nak buat keputusan untuk menentang. Ada yang rasa tak setuju dan sebagainya, dipaksa sign. Ada yang tak setuju tapi dipaksa sign juga dan sebagainya, sampai kemudian membawa kes ke London dan sebagainya. Tapi hakikatnya mereka sign juga dalam keadaan tersebut, tekanan kepada tekanan British, ugutan British dan sebagainya. Dan akhirnya dengan itu tercapailah apa yang dimahukan oleh British. Cuma result akhirnya tidak sama seperti yang British harapkan. Okay, saya tak nak bincangkan aspek tentang apa yang dimahukan oleh elit Melayu daripada rancangan milenial ini. Yang saya nak tekankan ini, apakah sikap British terhadap kelompok-kelompok kanan saya dah jelaskan. Kelompok kiri ni, saya kata dalam sejarah ni tak ditonjolkan. Satu ialah perjuangan mereka kita tak faham sangat. Sehingga kadang-kadang kita menyamakan dengan komunis. Yang ni yang saya paling tidak begitu suka sangat. Kiri ni bukan komunis. Yang sebut kiri ni komunis British. Kerana dia nak bertindak terhadap kelompok kiri ni masa darurat tersebut. Dia sebutlah kiri komunis. Golongan agama pun dia komunis kan. Komunis istilah pada masa itu, anda kena ingat istilah yang British cipta macam militan pada hari ini, teroris pada hari ini, sama. Dia bukan satu istilah yang tepat, tapi satu gelaran British untuk menjustifikasi tindakan dia. Itu yang anda kena faham. Kena lihat dalam konteks pada masa itu. Baik, jadi nak memahami tentang sikap British terhadap kelompok-kelompok yang sudah terpisah daripada arus yang British kawal ni, ia tak boleh kawal golongan kiri. Dia ada potensi menimbulkan ancaman. Kenapa? Kerana kalau mereka menutup merdeka, British tak boleh buat apa. Dan memang mereka menutup merdeka pun. British nak bagi alasan apa untuk bertindak terhadap mereka, sedangkan dia dah sign tanda tangan untuk beri kemerdekaan. PBB seluruh dunia, anda kalau baca akhbar di Afrika bincang ni, kenapa British tak beri kemerdekaan? Apa British buat? Dia masih menindaskan golongan nasional. Di Afrika bincang tentang tanah Melayu ni, dan petikaikan apa British sedang buat di sini.
macam tu sekali dunia memerhatikan. Orang lain sudah melakukan apa yang sudah berlaku di tanah Melayu, mendapat perhatian dunia. Kita yang tak nampak. Jadi laporan perisikan British menyebut, sumber utama British ni nak faham tentang keadaan perasaan British, kebimbangan British, baca sumber perisikan. Kerana sumber ini dia sampai ke apa yang orang British tu fikir, wakil suara British tu fikir, dan kemudian dia bawa ke atas dan dia disesuaikan dengan dasar-dasar British. Laporan perisikan itu menyebut kiri menjadi ancaman utama kerana menutup mereka. Nampak bahawa British ini dia memang takut, itu saja. Komunis dia takut juga. Tapi kalau baca laporan tu yang tebal beribu tu, yang disebut komunis tu golongan kiri yang dia bincang. Bukan dia bincang tentang PKM berapa orang. Dia bincang tentang golongan kiri. Yang disebut komunis tahun 48. Banyak tebal tu banyak bincang tentang golongan kiri. Dan satu lagi elemen Indonesia yang dikaitkan. Okey. Baik, jadi laporan perisikan menyebut kiri menjadi ancaman utama kerana menutup kemerdekaan. Juga sekiranya gerakan kiri itu dibiarkan. Laporan kata kalau kita biarkan golongan kiri ini, kelompok kanan dalam UMNO akan ditelan oleh golongan kiri. Apa nak disampaikan di sini? Pengaruh kiri ini sangat besar pada ketika itu. Sangat besar. Kerana dia melibatkan elemen bawahan. Golongan bawahan seperti saya kata, dia tidak ada satu connection yang baik dengan golongan elit. Golongan kiri ni, golongan ustaz, tok imam, cikgu sekolah apa semua, dia rapat dengan golongan bawahan. Dan mereka itu berpengaruh. Dengan datuk-datuk ni orang kampung tak boleh nak bertemu, tak boleh nak ada connection. Tapi dengan ustaz-ustaz, dengan tok modem dan sebagainya, mereka ada connection sangat rapat. Jadi pengaruh kiri itu sangat kuat. Walaupun keadaan menjadi reda selepas kerjasama elit British Melayu ini wujud, namun masalah mula timbul apabila bila golongan kiri PKM keluar daripada UMNO, ada side effect daripada UMNO. Kalau anda baca sumber-sumber perisikan, dia sebut, saya nak ringkaskan, sokongan orang Melayu telah beralih pada golongan kiri pada masa itu. Report British yang ini tak keluar pada peringkat awal, tahun 90-an ke atas dia keluar, disebut ni. Rupanya pada ketika itu UMNO sedang berada dalam keadaan yang sangat lemah. Contohnya dia bagi secara perangkaan lah. Dia sebut berapa cawangan yang telah bubar, termasuklah daripada Persatuan Melayu Johor yang dipimpin oleh Datuk On sendiri. Cawangan PMJ sendiri ni dibubarkan di Johor, di Pulau Pinang dan sebagainya. Dia bertukar jadi cawangan PKMM. Kenapa orang Melayu begitu kecewa? Termasuklah kelompok ahli UMNO sendiri terhadap kepimpinan Datuk On pada masa itu. Satu adalah kerana isu kemerdekaan tersebut. Saya ingat ini yang paling penting. Masyarakat pada masa itu yang kita tidak begitu faham ialah mereka umumnya mahu merdeka. Jadi bila ada kerjasama dan mereka tak untung pun dengan apa yang diperjuangkan oleh kelompok elit, maka mereka mengalih sokongan pada PKMM. Ini jelas dan disebut, dan ini menyebabkan respon daripada pimpinan UMNO pada masa itu sangat ketara. Datuk On pergi berceramah di merata-rata negeri. Dan kebetulan pada masa itu Datuk On sedang mengubah UMNO ini menjadi sebuah parti politik. Sudah memesakkan kuasa di tangan dia. Dan apabila dia berbuat demikian, berlakulah pertentangan, perpecahan daripada UMNO. Antara yang menentang Datuk On ialah Tunku, yang memimpin Seberkas pada masa itu, sangat kuat menentang Datuk On. Banyak mengkritik, termasuklah mengkritik kerjasama Datuk On dengan British. Kemudian ada lagi organisasi yang lain. Salah satunya yang paling radikal sekali ini ialah KMJ, Kesatuan Melayu, KMS, Kesatuan Melayu Singapura. Yang dipimpin oleh siapa? Saya tak ingat lah yang ni. Doktor apa nama? Saya tak ingat. Doktor ni sangat keras orangnya. Dia telah mengugut. Dia adalah UMNO. Organisasi dia adalah UMNO. Dan dia telah mengugut UMNO. Sekiranya tidak menarik balik sokongan kerjasama dengan British tersebut, Kesatuan Melayu Johor, Kesatuan Melayu Johor. Orang Johor kena ingat doktor apa saya tak ingat. Yang saya ingat Dr. Azmi saja, doktor lain saya tak ingat. Dia mengugut untuk keluar. Dan bila Datuk On teruskan kerjasama tersebut, dia keluar. Okey, jadi dan pada masa yang sama, anda kena ingat, struktur negeri Melayu pada masa itu masih lagi belum kuat dalam persekutuan. Jadi ada negeri-negeri ini tidak boleh menerima keputusan untuk diserapkan di bawah Kuala Lumpur ni. Kelantan nak keluar cara Kelantan, Terengganu. Ini ada satu
tajuk kita boleh bincang, boleh kaji ya. Ada kajian telah buat oleh Nordin Sofi tentang gerakan separation, pemisahan ni. Masuklah Pulau Pinang, Johor sendiri pun mahu keluar dari persekutuan. Ada gerakan-gerakan yang mahu keluar daripada persekutuan Tanah Melayu pada masa itu, melemahkan lagi UMNO. Dan ini menimbulkan reaksi kebimbangan yang sangat nyata kerana Datuk On telah pergi ceramah, ada fire, dia pergi ceramah di Pulau Pinang, dia menjelaskan ketakutan tersebut. Dia kata apa yang berlaku pada hari ini sebenarnya adalah wujudnya satu gerakan, dia sebut gerakan yang bahaya dari hutan, gunung dan seberang. Hutan tu komunis, gunung Semanggo, seberang tu Indonesia, yang sedang memecah belah kaum Melayu dan sebagainya. Dan dia memberi amaran, kalau keadaan ini tidak ditangani, maka akhirnya Tanah Melayu ini akan ditelan oleh hubaya-hubaya dari gunung, hutan dan seberang. Apa dia beri amaran pada siapa, Datuk On? Saya cuba memahami apa sebenarnya dia sedang beri amaran. Dia sedang menyampaikan mesej pada perisikan ini bahawa kalau British tidak bertindak, maka golongan kanan ini yang semakin lemah akan ditelan oleh golongan kiri. Samalah, itu yang menyebabkan BT report tu. Kalau kita tak bertindak sekarang, maka UMNO akan ditelan oleh kelompok kiri. Kanan pun mungkin akan menjadi kiri. Baik. Terpulang pada anda lagi untuk baca lagi tentang dokumen-dokumen, anda tengok sendiri. Kerana dokumen ni bila baca sangat jelas apa yang berlaku. BT menyatakan kebimbangan mereka sangat ketara. Ada juga ucapan-ucapan Datuk On yang telah diulas oleh pihak British dan sebagainya. Baik, ancaman kiri dan tindakan British. Apa British bertindak selepas itu? Sebenarnya paling ditakuti oleh British pada masa itu bukan tentangan terhadap milenial. Dia tak takut sangat tentang milenial. Oleh elit Melayu, lagilah dia tak takut. Dengan bukan Melayu, dia tak takut. Tak ada masalah. Kerana dia faham bahawa mereka tak menentang British. Mereka tak pernah menentang British. Komunis pun sebenarnya dia tidak menentang British besi. Dia kalau British benarkan dia tubuh negara komunis, dia akan kerjasama dengan British, tak ada masalah. Fundamental, asasnya yang menjelaskan hubungan British dengan kelompok-kelompok ini sebenarnya tidak ada pertentangan. Yang bertentang sungguh ialah dengan golongan kiri ni. Kiri ni ada sebenarnya bukan kiri saja sebenarnya. Ada yang kata kiri saja. Kemudian dalam kiri ni Kokeking senaraikan, dan Muhammad Saleh Lamri dia senaraikan sekitar 10 apa yang dimaksudkan dengan kelompok kiri ni. Salah satunya disebut sebagai the Islamic left, kiri Islam. Saya rasa saya tidak bersetuju dengan pendekatan tersebut kerana golongan agama dia ada perjuangan dia sendiri. Maka saya pisahkan antara kiri dengan agama, gerakan kiri dan agama, dua jalur yang berbeza. Orang kata kiri, kanan, agama. Agama ni adalah arus tengah dalam perjuangan politik yang terpinggir kerana orang nampak agama ni tak mainkan peranan, dah banyak timbul fitnah terhadap golongan agama ni, image dia, status kedudukan dia, credibility dia selalu dipertikaikan. Jadi kita tak kaji sangat tentang peranan golongan agama ni. Kena dikaji lah peranan tersebut. Khususnya berpusat di Gunung Semanggo. Kuat golongan ni. Dan anda kalau baca balik sumber BT yang paling takut sekali golongan agama ni. Mereka inilah yang boleh menyatukan kelompok Melayu dan bukan Melayu. Kelompok kiri saja pun tak mampu. Kanan lagi. Tapi golongan agama dia boleh satukan. Boleh menyatukan kelompok kiri. Dengan mengadakan beberapa rundingan, mesyuarat perjumpaan dan sebagainya. Golongan agama ini sangat tinggi kesedaran, golongan agama dan kiri ini sangat tinggi kesedaran tentang kedudukan British lemah dan terikat. Mereka juga, terutama golongan kiri ini, ada pengalaman yang sangat luas masa zaman Jepun, jadi pentadbir dan sebagainya zaman Jepun. Dah diajar dari segi persenjataan, tentera dan sebagainya. Jadi mereka tidak ada masalah dari segi pengalaman pentadbiran, tak macam dengan golongan kanan yang kurang bermotivasi ataupun yakin dengan kemerdekaan. Oleh itu selain mengadakan pelbagai aktiviti untuk menarik sokongan dan menubuhkan pelbagai organisasi. Saya nak ringkaskan, tak cerita apa organisasi tersebut. Kemudian menubuhkan institusi yang boleh menggerakkan aktiviti ekonomi Melayu, contoh Papermas di Perak dan sebagainya. Mereka juga telah menggerakkan perubahan putera AMCJA. Golongan agama dan kiri ni, mereka mainkan peranan. Yang paling menonjol golongan agama lah sebenarnya bagi saya. Peranan besar dimainkan oleh KPIP kerana dia berpusat di
ni di tempat ni di Gunung Semanggur ni sampai disebut Datuk Onn secara khusus ni gunung-gunung. Hubaya bahaya dari gunung turun ke bawah. Itu berpusat di Mahat Ihya Asyarif Gunung Semanggur. Satu kajian menarik dihasilkan oleh Nabi Haji Abdullah di UKM. Dia tulis tentang peranan Gunung Semanggur, Ihya Asyarif dan Ustaz Abu Bakar Al-Bakir yang aktif mengadakan aktiviti dan menyatukan semua kelompok. Termasuklah kelompok komunis dia, Rashid Maidin pergi ke sana untuk menyatakan solidariti. Kerana komunis yang anda kaji betul-betul, dia bukan memimpin, dia menumpang saja. Dia lemah. Dia menumpang kelompok yang kuat ini. Dan termasuk bukan Melayu memang pergi disatukan oleh organisasi ini. Dan saya kata PKM tadi, terutama Melayu dari PKM lah. Okey. Dan akhirnya ini yang saya nak sampaikan. Satu perkara yang mungkin masih baru dan orang tidak begitu setuju lagi kerana orang mungkin terkejut. Bagi saya darurat tahun 48 itulah respon British terhadap kelompok kiri. Dia bukan terhadap komunis. Darurat ni, kalau anda kaji di Afrika tak ada komunis. Dia diisytiharkan khas untuk menghadapi gerakan nasionalis. Iaitu British mengisytiharkan sokongan terhadap satu parti nasionalis untuk menentang parti nasionalis yang lain untuk menuntut merdeka. Sama seperti kita ni. Tapi British menggunakan darurat. Dan ada tulisan misalnya oleh Frank Furedi, dia kaji tentang nasionalisme dunia ketiga termasuk di Afrika, dia bincang yang aspek ni. Saya kebetulan masa saya kaji, tiba-tiba saya dah habis dah master masa tu tentang tajuk nasionalisme ni, kemudian terjumpa buku ni. Dan saya sering menggunakan buku ni. Kebetulan sama pandangan. Jadi dia mengatakan darurat ni sebenarnya satu istilah sama, istilah teroris, istilah radikalisme. Dia satu public relation konsep public relation untuk tunjuk pada semua orang. Oh, aku ni istilah darurat bukan untuk jajah tanah Melayu, tapi untuk lawan elemen subversif ni, komunis ni yang jahat. Dan dunia pada masa itu takut dengan komunis. Amerika pun takut, PBB pun takut. Kerana masa tu perang dingin. Dan British cerdik betul, dia guna elemen ni untuk mengambil tindakan terhadap kelompok-kelompok yang bersifat nasionalis dan menuntut merdeka ni. Kenapa British bertindak demikian? Saya dah jelaskan, saya tak mau jelaskan darurat ni lebih panjang, nak tutup dah ni. Cuma saya dah tulisan-tulisan saya tunjukkan berapa bukti dan hujah-hujahan yang menunjukkan bahawa darurat tu bukan untuk komunis. Komunis ni kecil saja, macam semut saja nak perbesarkan. Yang besar ni, yang ada ahli ramai ni adalah golongan kiri, golongan kanan, dan lebih-lebih lagi bila golongan kiri bergabung dengan golongan kanan. British tak ada sebab lagi untuk justify tindakan dia untuk bertindak terhadap golongan kiri Melayu dan kanan bukan Melayu yang bekerjasama ni. Dia terpaksa berikan kemerdekaan, itu jawapan dia. Jadi dia dah bergantung dah pada satu dahan kanan ni, tapi tak cukup lagi. Kenapa dahan kanan ini rapuh dan semakin lemah. Wujud perpecahan yang saya katakan itu, dan akhirnya dia dapati tak boleh. Tak boleh mengharapkan UMNO saja untuk terus mengekalkan kedudukannya. Ini laporan Presiden British pada bulan April hingga Mei tahun 48. Ini sebulan sebelum darurat. Tak sampai sebulan pun. Dia dah kata dah, UMNO ini dah hilang dah kekuatan. Sokongan telah terpindah pada organisasi kiri. Dan kepimpinannya telah terdedah kepada serangan-serangan propaganda kiri. Ini yang direport oleh British. Dan British juga kata bahawa pengaruh Indonesia disenaraikan. Menarik British ni. Dalam laporan dia pergi ke masjid dan sebagainya. Tak tahu dia ni Melayu ke British ke apa semua. Dia pergi semua tempat dan dia senaraikan. Organisasi mana yang terlibat apa semua. Kalau di Perak ni beratus organisasi. Dan kebanyakannya daripada Indonesia. Kenapa daripada Indonesia? Pengaruh Indonesia itu sangat kuat dalam perjuangan politik di negeri Melayu. Sedar atau tidak sedar, kepimpinan macam Ahmad Bustaman, Samsiah Fakih, paling tidak pun Khadijah Siddiq belajar di Indonesia, tapi sebahagiannya adalah orang yang berdarah Sumatera. Perjuangan Sumatera itu sangat kuat dengan perjuangan di sini dan disebut oleh British sebagai elemen Indonesia tu. Banyakkan daripada kaum muda lagi, banyakkan mereka Indonesia. Kita nampak kiblat kita di Timur Tengah. Indonesia yang dekat ni sebenarnya mereka kuat pengaruhnya. Tak kisahlah dalam konteks gerakan agama maupun gerakan komunis sama. Memang setiap masa memberikan pengaruh yang sangat kuat. Baik, jadi melihat pada laporan Presiden yang jelas memberi tumpuan terhadap cabaran golongan kiri ini sebagai elemen utama ancaman pada British, bolehlah saya rumuskan. Saya rumuskan dari sudut saya
bahawa British ini sebenarnya menggunakan alasan ancaman komunis untuk mengisytiharkan darurat dan kemudian menangkap beramai-ramai kelompok kepimpinan elit kiri Melayu dan kelompok agama ni. Kelompok agama ni 3 bulan saja tubuh parti politik bernama Hizbul Muslimin, jelaskan nak tubuh negara Islam, nak merdeka. 3 bulan saja British terus bertindak menangkap mereka beramai-ramai, golongan kiri dia tangkap habis kepimpinannya, yang jadi masa beribu. Tak jelas, saya cuba cari dalam bacaan apa tak jelas, tapi ada tulisan-tulisan yang telah menunjukkan petikan daripada British, jumlahnya beribu-ribu orang Melayu telah ditangkap, nasionalis ini, dan dijatuhkan hukuman penjara tanpa dibicarakan. Kenapa British tak mau bicarakan? Nak bicarakan, nak tuduh atas siapa? Jadi British tuduh sebagai komunis, tangkap, tak dibicarakan. Itulah undang-undang SE-nya pada masa itu. Untuk tangkap komunis, jangan bicarakan. Kalau bicarakan, tahu mereka tak buat salah. Karena mereka ni sebenarnya bukan komunis dan mereka anti-komunis. Ada dokumen menunjukkan mereka kata kita ni guna komunis saja, tapi kita tak percaya pada komunis dan sebagainya. Mereka bukan komunis kiri ni. Ya, jangan kita mudahkan kerana sentimen politik dan sebagainya. Kerana ini sejarah kita ni, jangan kita aibkan sejarah kita ni. Sebahagian daripada perjuangan ni adalah perjuangan kita. Tak kira lah dari sudut ideologi mana kita pun, semuanya sama adalah sebahagian daripada kita, sejarah kita itu sendiri. Jangan kita pecahkan, kita wujudkan satu garis sepadan hanya kerana pendirian politik yang remeh-temeh. Kita nak bawa sampai ke mati ke pendirian ni? Tanpa memahami bahawa inilah maruah, inilah sejarah. Kita yang sepatut kita pertahankan sampai mati ni. Bukan pendirian politik. Politik ni esok boleh berubah jadi komunis. Hari ni jadi nasionalis. Jangan terlalu besarkan aspek tersebut. Saya tengok dalam Facebook ni, saya rasa begitu baik sekali dengan cara kita. Saya jelas terang lah, bila anda sebut benda-benda perkataan sial, babi, apa semua, bagi saya tak boleh terima. Saya sangat tidak respect. Tak kira lah anda hebat macam mana, betul macam mana pun, saya tidak akan respect anda. Saya teringin saja nak remove saja. Kerana bagi saya tak ada guna saya untuk membaca benda-benda macam itu. Dia mengaitkan saya dan mengaitkan anda. Tidak mendapat penghormatan saya. Bukan macam tu cara kita nak mengkritik orang. Kerana kita pun bukan hebat sangat. Jadi kita kena ada elemen untuk menunjukkan bahawa kita juga berprinsip dan beretika dalam mengkritik ni. Kita ada cara kita sendiri, bukan cara dengan orang yang kita kritik ni. Kalau kita sebut orang macam tu, kita lah sebenarnya yang sama dengan apa yang orang yang kita sebut tersebut. Saya rasa itulah. Tak apa, ini sedikit pengajaran sejarah. Dr. Peri Khairi, maaf. Sedikit iklan. Memang patutlah saya tegur macam tu. Kan ketara sangat saya tengok pada hari ni, kita ni bab politik ni. Kalau kita baca sebenarnya kita faham. Anda ni ada pendirian politik. Masa mengkritik anda sudah ada satu pendirian dah. Anda cuba mempengaruhi orang lain. Tapi saya tidak terpengaruh dengan pendekatan tersebut. Kerana saya cerdik daripada anda bab-bab ni. Lama dah saya mengajar sejarah politik. Jadi saya nak jelas kepada semua orang. Anda boleh mengukur sikap dan pendekatan semua orang. Anda jangan cepat terpengaruh. Jangan terpengaruh pun dengan apa yang saya ceritakan ni. Kritik saya tak ada masalah. Tapi kritik secara ilmiah. Kalau kritik tak ilmiah, saya remove. Okey, baik. Tak apa. Melihat pada, jadi itulah rumusan saya lah. Saya nak jelaskan bahawa darurat itu bukan kerana komunis. Dan saya tunjukkan dalam tulisan. Kalau kita angkat komunis ni tinggi sangat, kita dah mengiktiraf dia sebagai penentang British. Kita kata dia berjuang mereka. Bagi saya bila kaji, dia tak lawan British. Komunis ini persubahat British. Bacalah sejarah dia. Dia persubahat British. Sama dengan UMNO, sama dengan kanan, sama dengan kiri, sama dengan golongan agama, semua persubahat British. Tapi yang ini bersubahat ni, bersubahat level yang tertinggi sekali. Kalau baca buku oleh Chimpeng sendiri, My Side of History, dia sebut jelas. Kita nak kerjasama British, masuk pilihan raya. Orang lain tak mahu kerjasama sampai pilihan raya bawah British ni. Mereka mahu British pergi dulu baru kita buat pilihan raya. Komunis ni nak pilihan raya bawah British. Tapi akhirnya, anda baca tulisan Sarjana Barat, dia kata sebenarnya apa yang British buat adalah mengkhianati kawan dia sendiri. Kita ni yang besar kan. Bila kita kata komunis lawan British, kita telah mengiktiraf mereka sebagai pejuang kemerdekaan. Kita kata Datuk Ampu Subhat tak lawan British. Datuk lawan British sebenarnya. Dia mati sebagai penentang British. Jangan tengok tengah-tengah saja, tengok akhir perjuangan tu. Macam saya kata Sultan Mahmud. Dia lawan Portugis, mati dia lawan Portugis. Bukan mati lawan Tun
Muzahir atau Tun Mahathir. Dia lawan Portugis. Komunis ni dia tak mati lawan British, tak. Dia tak mati. British yang kena kan dia. Kalau ikut Xi Jinping, dia mahu kerjasama. Perakhiran dia macam tu. Dia hanya mahu tubuh negara komunis saja. Kita yang mengangkat dia. Jadi dalam konteks ini sebenarnya dia tak lawan. Tak ada bukti dia lawan. Dan British tak ada bukti. Sampai kali sumber-sumber yang keluar ni, baru keluar ni, dia jatuhkan sendiri. British kata sendiri, report pada mereka, kami tak ada bukti pun bahawa komunis lawan angkat senjata. Tak ada satu bukti sampai hari ini. Siapa yang tulis dalam buku teks kata British darurat kerana komunis mahu memberontak? Ada macam-macam versi. Ada yang kata komunis akan memberontak. Ada yang kata komunis sedang merancang untuk memberontak. Ada yang kata komunis sudah memberontak. Tiga-tiga tak boleh pakai. Kenapa? Kerana sumber komunis oleh Jinping kata dia tak mahu memberontak. Bahkan dia petikaikan, kalau kita nak lawan British, kenapa kita pergi serang 3 majikan di Sungai Siput tu? Untuk apa dia kata? Sampai macam tu sekali dia nak tunjukkan. Tak tahulah anda percaya ke tidak pandangan Jinping ni. Kalau anda tak percaya pandangan Jinping, anda nak percaya komunis yang macam mana lagi? Kerana komunis yang lain tak menulis macam Jinping. Jadi bila saya baca tersebut dan saya kaji sumber British supaya, rupanya sarjana kata, ikut sumber British ni memang apa? Tak ada. Komunis memang tak lawan. Semua mengaku, ahli sejarah mengaku. Anda yang bukan ahli sejarah ni yang lebih-lebih. Mereka kata British komunis tak lawan, tapi komunis ada rancang untuk lawan. Yang ni saya jadi pelik. Saya teringat cerita Sultan Mahmud dituduh gila kantung Fatimah, dan bila Tun Muzahir kena hukum bunuh, dia cemburu. Kemudian saya terfikir, macam mana nak ukur seorang tu cemburu? Kenapa? Saya boleh tahu kalau ada cara ni ukur, kita tahulah orang tu cemburu ke tidak, kan bagus tu kan. Tapi nak ukur orang cemburu ni macam mana? Nak ukur orang tu sedang atau ingin melakukan sesuatu ni macam mana? Ini yang saya heran dengan sejarah. Sejarah bukan macam tu sifat dia. Dia berlaku dahulu, dia bukan akan berlaku. Tapi British guna perhaps. Dia kata mungkin komunis akan lawan. Sedangkan hakikat bila kaji komunis pada tahun 1948, masa British darurat berada dalam titik kelemahan yang sangat teruk. Masa tu Jinping baru saja menjadi ketua komunis, Setiausaha Agung. Komunis telah dikinati oleh Lloyd Taft. Dia yang sebut pada British, ini lah tempat simpan senjata, ini mesyuarat. Yang tu British boleh pergi serang tempat mesyuarat komunis tu di Batang Kali dan sebagainya. Si Lloyd Taft ni lah yang karenanya cerita. Dan Jinping ni siapa? Jinping ni adalah anak murid pada Lloyd Taft. Orang tak percaya pada dia. Ada yang petikaikan kepimpinan. Dan dia terpaksa tu, masa itulah British darurat. Masa PKM sendiri dalam keadaan yang sangat lemah dan tidak seimbang. Sedang mengalami krisis yang sangat teruk. Dan apa bukti yang British gunakan? 3 orang majikan Eropah dibunuh di Sungai Perak. Lalu British mengisytiharkan darurat pada bulan Jun dan bulan Jun, kemudian bulan Julai. Mula-mula di Perak, kemudian di Semenanjung atas pembunuhan 3 orang majikan tersebut. Dan kemudian kita katalah, siapa sebenarnya yang mencipta versi komunis ni lawan British? Dan kenapa perlunya versi tersebut? Yang ciptakan adalah British. Kerana British ni dia perlu satu alasan untuk bertindak terhadap golongan nasionalis yang menuntut kemerdekaan. Nak merdeka sangat ni pada muka ni istiadat darurat. Tapi alasannya apa? Alasannya komunis. Sebab itulah semua kiri kanan, golongan agama, kiri dan golongan agama ni disebut sebagai komunis. Untuk menjustifikasikan bahawa tindakan dia itu adalah untuk menentang golongan komunis. Dia dalam report pun disebut macam tu. Report dia sebut, saya faham cara British ni. Dia report dia memang disebut komunis. Kerana dia nak sampaikan pada pemerintah dan juga pada kelompok-kelompok masyarakat antarabangsa pada masa itu bahawa British sedang menghadapi ancaman komunis. Komunis yang mana macam mana pula? Komunis yang asalnya pengaruh Soviet Union, bukan komunis China. Sedangkan PKM, komunis dia adalah komunis yang berkiblat pada Mao Zedong, bukan Soviet. Tapi dia besarkan Soviet. British tak ada masalah dengan Mao Zedong ni. British iktiraf komunis di China, tak ada masalah. Di sini je British ada masalah. Di Britain pun ada komunis, tak ada masalah. Bukan bahaya besar. Tapi di sini bahayanya adalah kerana komunis ini, ya dalam report-report British disebut, ada kerjasama dengan golongan kiri ni. Golongan nak untuk kemerdekaan. Mereka ni, sebuah British ni saya tak pasti boleh dipercayai ke tidak bahagian ni. Dia kata komunis inilah yang menguasai
menyerap aliran kiri menyebabkan komunis itu dia menjadi gerakan nasionalis. Menentang British dan upaya satu masa untuk menjadi alat bagi golongan kiri ini untuk menguasai tanah Melayu. Tak tahu sumber bait ini. Kenapa dia sebut macam itu, tapi yang jelas dia kata komunis ini dipengaruhi oleh elemen Soviet. Maka bila elemen Soviet direport sebagai sudah mula menjadi ancaman di sini, bagi Amerika tak ada masalah. Ambillah tindakan kerana Soviet itu adalah sebahagian daripada musuh Amerika. Jadi itulah saya nak jelaskan. Tahun 46 sehingga tahun 48 adalah satu konspirasi British untuk memastikan pada satu peringkat lah. Sampai 57 ni sebenarnya sejarah. Tapi nak cerita panjang tak boleh. 5 jam pun tak habis silap-silap. Nak ceritakan tahun 46-48 ni saja. Prosesnya daripada milenium Persekutuan Tanah Melayu sampai Daurat adalah satu konspirasi rancangan British untuk memastikan dasar-dasar penjajahan itu dapat dipenuhi dengan menggunakan apa sahaja cara lagaknya seperti seorang pemain chess di atas papan catur tersebut. Bidak-bidak disusung, ditarik, dijatuhkan mengikut kehendak dia, dan yang menang sebenarnya adalah pemain tersebut. Yang kita duduk berdebat ni tentang bidak-bidak ni, yang ni mereka itu kita sampai ke itu kata berbalah sampai ke balai polis, naik mahkamah berbincang tentang sejarah, sangat memalukan. Orang lain tak buat. Pergi mahkamah bincang tentang sejarah, memang tak menang. Sampai bila nak menang? Mak hakim mana ni belajar sejarah peringkat mana? Peguam-peguam apa? Jadi inilah yang berlaku dalam sejarah kita, yang menjelaskan banyak kelompongan-kelompongan yang belum diisi kerana kita sebenarnya tidak mengkaji, menggunakan sumber-sumber yang begitu banyak yang telah muncul sejak tahun 1990-an tersebut. Dan tak berhenti sumber itu, timbul sampai kali ini. Jadi inilah yang saya merumuskan tadi. Ini yang saya kata ni, Wu Ying disebut tentang ramai orang, lebih daripada 1,000 ni yang telah ditangkap. Tak disebut, tapi ada dalam sumber-sumber British atas pertimbangan isu rasialisme. Tak boleh sebut ni Melayu kena tangkap, tak tahu apa maksud dia ni. Dan banyak juga kampung-kampung yang telah diserbu, disekap bekalan makanan dan sebagainya kerana tak serahkan kelompok nasionalis. British buat apa dengan kampung-kampung? Kalau dia pergi ke Temeluh dan sebagainya, itu kawasan gerakan kiri yang agak komunis. Tapi di kampung tempat lain ni dia buat apa? Yang tak ada komunis ni, kenapa dia sekat kelompok-kelompok nasionalis ataupun kampung-kampung ni hanya untuk mendapatkan maklumat tentang nasionalis? Dia buat apa? Jadi bercampur aduk tindakan dia. Dan anda kena ingat satu lagi poin tentang darurat ni, banyak poin yang menunjukkan komunis ni bukan sasaran dia. Masa British istiadat darurat tersebut, British tak haramkan komunis. Komunis ni legal, sah lagi. Dia tak haramkan. Dia buat mesyuarat, gila anda bincang. Edward James saya tak ingat masa selepas Edward James meninggal ke sebelum, tapi yang individu yang mainkan peranan yang membolehkan komunis diisytiharkan sebagai haram ini adalah Malcolm McDonald. Dan bukan berasaskan pada bukti, tapi dia menggunakan kuasa dia kerana dia ada seorang pengaruh untuk mengambil keputusan tersebut. Sedangkan berlaku perdebatan dalam kalangan pegawai British ni sampai ke London ni bincang. Kita ni nak haramkan komunis ke tidak ni sebenarnya? Mereka bincang macam tu soalan. Darurat dah diisytiharkan. Patut diharam dahulu baru diisytihar darurat. Ni dia isytihar darurat. Lawan. Komunis nak membuat tapi komunis sah lagi, boleh pergi pejabat lagi hari ni balik pukul 5. Tak ada masalah. Tak disebut. Tidak diharamkan. Terpaksa buat syarat untuk haramkan dan akhirnya diharamkan juga, tapi sebulan selepas darurat diisytiharkan. Macam tu sekali. Tapi kelompok nasionalis ni macam mana dia buat? Dia tak isytihar haram. Ada yang kata Hizbul Muslimin diharamkan, PKMM diharamkan. Saya tak jumpa bukti tersebut. Mereka tak diharamkan bagi saya. Mereka terus ditangkap. Jadi dengan cara itu orang pun tak tahulah apa semua. Tak diharamkan, tiba-tiba ditangkap. Bagi Cimping pula, diisytiharkan darurat. Dia pun tak tahu diharamkan ke tidak. Dia duduk dalam bas, tak silap saya. Dengar radio kata, darurat diisytiharkan, PKM pemberontak. Dia pun akhirnya disembunyikan oleh seorang perempuan Cina tua di rumah dia. Kemudian barulah dia sempat lari dan sebagainya. Komunis lari pada masa berterabur.
kerana tidak bersedia menentang British. Jadi itulah maksud saya, panjang sikit cerita. Macam biasalah saya ni kalau pendek memang tak cukup. Saya mengharapkan satu lagi yang saya harapkan pada anda ialah kajilah dengan lebih mendalam. Jangan cakap dahulu, jangan cerita kan. Kerana bila kita tak baca langsung ni, kita banyak yang kita tidak tahu dan kita akan menulis fakta-fakta yang salah, kita sampai pada semua orang. Dalam Facebook ni bacalah 1-2 buku pun dulu. Lihat dari perspektif yang lebih jelas ni. Jangan ulang perkara-perkara yang sama yang kita sudah, kerana hanya kita sudah baca dalam buku teks macam tu, maka kita kata itulah yang berlaku, tapi tanpa kita membaca sumber-sumber yang berbeza. Kemudian kita duk meraung lah seolah-olah ini pandangan yang paling betul sekali. Aku baca macam ni. Guru sekolah apa sebut macam ni, guru sekolah tak ambil kursus sejarah, mengajar sejarah. Macam tu sekali cara kita, tak apa-apa nak betul. Dan sumber-sumber ni saya nak bagi tahu anda, ada dalam internet pun. Saya yang tua ni komputer ni nak bergerak pun tak boleh. Saya dah standby dah ni, cakap Khairi, standby kita ni, komputer saya ni tak stabil. Banyak benda ada dalam ni. Dia boleh padam bila masa. Handphone ada sebelah tu, suara berbunyi. Kenapa? Bimbang dia blackout tiba-tiba. Komputer pun tak mampu nak tampung bahan internet yang saya kumpulkan. Saya nak share yang sebagai terakhir. Untuk kajian ni anda baca, ada satu tulisan oleh Stockwell. Menarik oleh Stockwell. Dia compile semua dokumen ni, banyak dia compilekan, 3 jilid di bawah tajuk Malaya. Malaya, satu tentang Millennium, Malaya Part 1 Millennium, satu lagi ialah emergency, darurat. Yang satu lagi, yang ketiga, Part 3 itu tentang kerjasama politik, perikatan. 3 dokumen ada. Anda baca ke tidak bila anda nak cerita tentang aspek politik ni apa semua ni? Bacalah sumber tersebut. Percuma saja, ada dalam internet, cari. Dan anda cuba tengok apa yang saya cakap ni. Adakah anda akan berkongsi syak wasangka dan satu tafsiran yang agak berbeza, sama seperti yang saya alami. Kerana saya baca sumber ni, saya terkejut. Oh, macam ni sebenarnya keadaan. Cuba fahami dari sudut British ni, apa yang difikirkan. Kerana rekod ni British, kita cuba memahami bagaimana British berfikir melalui penggunaan dokumen-dokumen. Jangan ambil ahli sejarah kita. Ahli sejarah kita ni tak boleh pakai sangat. Kecuali sebahagian mereka marah mereka kat saya. Tak apa nak pencing dah. Jangan percaya sangat. Ahli sejarah kita ni menulis macam-macam tentang darurat, tentang UMNO, tentang milenium, apa semua. Ulang benda sama sejak kita merdeka lagi. Ulang yang sama. Tak mau berpisah daripada sejarah yang diperolehi zaman British tersebut. Sedangkan sumber sudah pun jauh berbeza dan begitu banyak menceritakan aspek-aspek baru. Saya ingat itu sajalah untuk hari ini. Semoga bermanfaat. InsyaAllah. Dengan itu saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Cik Khairi? Ya, betul. Ya. Okey, terima kasih Dr. Ya, tuan-tuan dan puan, saja perkongsian oleh Dr. Azmi. Dan ada beberapa soalan sebenarnya Doktor, tapi soalan-soalan tu Doktor dah jawab semasa penerangan sehingga kerumusan. Contohnya seperti Gunung Semanggul, komunis dan juga dari segi kelemahan British, Doktor dah terangkan daripada awal sehinggalah kerumusan. Cuma saya terfikir Doktor, sebenarnya betul Doktor cakap pada peringkat awal saya pun dulu melihat milenium ini sebagaimana yang tertulis dalam buku. Bila saya terjumpa beberapa dokumen, contoh dokumen yang ugutan bunuh tu, itu surat yang ditulis sendiri oleh Tuanku Abdul Rahman. Dan saya dapati ada beberapa perkara yang British menjadikan British rasanya lebih bimbang apabila ada golongan elit, golongan istana yang terpengaruh dengan gerakan kiri. Sebab ada gerakan yang cuba mengambil semula Penang dan Melaka yang digerakkan oleh keluarga-keluarga raja. Sehingga mendapat sokongan orang Melayu dan British menjadi khawatir pada ketika itu. Jadi dia akan menjawab persoalan-persoalan yang timbul kenapa British mementeras menghapuskan gerakan kirinya, sebab sudah ada cubaan penglibatan istana untuk membantu
golongan kiri ni. Ya. Yang saya tengok. Ya, itu sebenarnya bagi saya, kita sebenarnya kefahaman kita, termasuklah saya, tidaklah begitu meluas, mendalam terhadap semua perkara. Yang saya nak tonjolkan ialah kadang-kadang persepsi kita ni negatif terhadap institusi kesultanan contohnya. Dia seolah-olah nampak hanya jadi alat British saja. Tidak ada penentangan dan sebagainya. Dan begitu itu sebenarnya ada dokumen menceritakan tentang raja ni, dia bawa kes ni sampai ke mahkamah pun. Cuba untuk mengheret British dari segi undang-undang. Kenapa mereka mengheret British sampai dari segi undang-undang British ni? Kerana British ni memang jenis di sana memang ikut kepada peraturan undang-undang. Walaupun kita tak boleh pakai sangat British ni dari segi putar beliknya, tapi dia boleh dicabar oleh undang-undang dia sendiri. Raja ni cerdik, dia tahu. Sejak zaman Ngah Ibrahim lagi, dia buat macam tu. Itu saja cara. Kalau lain tak boleh. Anda kena ingat, di sini saja kita nampak raja-raja ni dikekalkan dengan cara itu. Di tempat lain dia diperangi. Dia diperangi di Afrika misalnya, di India dan sebagainya. Mereka diperangi secara kekerasan. Raja di sini, kenapa British ni suka sangat nak menguasai, sejak kita katalah di sini, pada masa Dosaid lagi, British cuba untuk menggunakan cara kekerasan untuk masa dalam proses untuk mengeksploitasi ekonomi itu. Ada penentangan, Dosaid bangkit menentang misalnya. Serik British. Kalau kita baca sejarah tu, British sudah serik. Tak padan dia kata, kita nak benda sikit saja tapi kita habiskan harta ni, lawan mereka ni begitu banyak daripada keuntungan. British batu dia pantang. Terus dia tak mencampuri urusan negeri Melayu ni, dia tumpu pada Burma. Di sana dia pergi berperang. Berbaloi lah dengan apa yang dia berperang di sana sebagai dia pergi India. Tahun 1874 baru dia datang di sini balik. Dan dia cuba untuk memahami, dia kaji ni macam mana nak memahami tentang sikap Melayu, raja dan sebagainya. Apa kelemahan-kelemahan mereka dan sebagainya. Ada ni mereka bincangkan. Dan kemudian mereka cuba untuk menggunakan institusi ni dalam proses untuk memastikan tak ada penentangan. Dia hapuskan terus institusi pembesar ni, kemudian dia angkat kelompok-kelompok birokrasi baru ni. Pembesar dia hapuskan, elemen yang paling kuat menentang. Kita ni kata pembesar-pembesar ni feudal, kita kata mereka ni tunduk saja dengan British. Kita yang feudal ni kan kita tak buat apa pun. Sejarah pun kita nak tak kaji dengan tepat, kita nak tuduh orang sebagai raja-raja melawan. Raja-raja melawan, tak kira Raja Abdullah yang dulu kerjasama British, akhirnya dia dihukum juga. Nampak juga dia melawan. Sultan Ismail, dia lawan. Sampai lari ke hutan. Dan British dalam proses untuk menangkap mereka dalam hutan, dia tak boleh kejar mereka dalam hutan, dia pergi serang kampung. Dia bunuh orang kampung lain. Dia beramai-ramai. Tak diceritakan juga dalam sejarah. Semua genosid. Orang luar dah cerita dah. Kita yang ada di sini, arkib ni ada di sekitar ni, kita tak boleh tulis. Orang luar tulis untuk kita. Sejarah kita sangat memalukan. Dan kemudian penentangan itu berlaku, terutama di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu lah. Negeri Melayu bersekutu ni adalah masalah sikit. Kerana ada elemen-elemen luaran yang menjadikan politik itu lebih fragile, lebih rapuh. Dia tidak sama dengan sistem di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni. Yang tidak bersekutu ni istilah British, yang sebenarnya mereka negeri-negeri Melayu merdeka. Tak dijajah, itu yang tak dijajah. Tapi lepas Melayu ni dijajah juga. Mereka ni menentang. Ubah sistem. Terengganu ada undang-undang tubuh dia. Johor pun buat juga. Kenapa dia terpaksa memodalkan diri? Dia nak lawan British dengan cara macam tu. Kerana British ni bukan lawan dia untuk cara berperang dengan angkat senjata dan sebagainya. Dia kena lawan cara undang-undang dan cara pentadbiran. Maka raja buat perubahan. Memodernkan, orang kata membarakkan Johor contohnya. Jadi British tak ada alasan untuk masuk, untuk campur tangan. Selamat di situ. Kelantan pun buat macam tu. Terengganu buat macam tu. Kedah pun macam tu. Siapa yang buat ni? Raja-raja Melayu. Cara mereka lawan macam tu. Tapi oleh kerana kita ni, elemen kita nak kuatkan dari segi elemen politik. Kita marah pada raja, pada ini buat keputusan yang kita rasa tak betul ni cara politik kita ni. Maka kita rangkumkan semua orang sebagai bersalah. Dan kita nak tonjolkan kejahatan-kejahatan mereka saja. Benda baik kita tak mahu tonjolkan. Ini saya sangat faham tentang sifat ketaksuban politik ni sangat kuat. Sejarah pun nak dipolitikkan. Selain pada bola, selain daripada COVID dan sebagainya, kita nak politikkan semua benda. Sampai saya bincang sejarah pun,
Saya tengok, apa kait dengan elemen politik ni? Bincang tentang feudalisme apa ditegur? Kenapa dia ni berfikir feudal? Feudal lah ni. Dia kata kena kata feudal ni, raja-raja ni memang jahat. Nak seret juga kepada politik. Dan saya tengok, macam ni tak boleh bincang, dia kena tendang tu. Jadi saya tendang. Saya tak mahu dah bersubahat dengan kelompok-kelompok yang mengelirukan. Tak boleh diberikan penerangan secara ilmiah. Saya ni nak jadi ahli sejarah aja, bukan jadi penceramah macam Mak Sabu. Saya nak jadi ahli sejarah, nak terangkan sejarah. Dan sejarah jenis saya ni ialah, saya puji UMNO, saya kritik juga UMNO. Saya kritik komen ni. Saya kata komen ni ada juga sisi yang baik. Sejarah saya macam tu. Tapi macam isu sultan ni, bagi orang Melayu lah, yang muda-muda terutamanya, dia tidak, ilmunya tidak tinggi sangat. Semangat tinggi. Apa saja yang ada, satu buku dia baca, maka bagi dia itulah yang sejarahnya. Yang beratus lagi dia tak baca pun tak ada masalah. Satu buku ni lah dia pegang, kerana dia telah terdetakkan oleh ideologi politiknya, maka raja-raja ni sangat buruk. Dia tak nampak. Kalau kita baca lagi dokumen-dokumen apa semua, banyak British report tentang raja-raja Melayu yang menentang British. Tapi saya tak terang kalau perkara tersebut, kerana tumpuan saya lain. Tapi akan pergilah pada perkara tersebut. Jadi saya nak respon pada Khairi, nak sebut Dr. Khairi ni, insyaAllah. Nanti sambunglah. Pasal anda ada di arkib, saya ingatkan anda dengan Saudara Ismail, anda di arkib, anda dalam gedung buku tu. Kalau saya lah anda, hari-hari saya hasilkan buku. InsyaAllah. Jadi saya nak terangkan sebenarnya, kena kaji lagi, kena fahami, kena sederhanakan pandangan tersebut. Virus utama bagi kita sebenarnya adalah politik. Dia merosakkan, dia menyempitkan minda kita. Kita seolah hidup kita, mati kita ni hidup politik saja. Seolah-olah kalau kita parti kita yang ni dah menanglah bagi kita. Kita tak tengok yang lain dah. Besar sangat bagi kita. Saya tak nampak besar pun. Kalau saya rasa okey, saya sebut okey apa semua. Tak ada masalah. Tapi saya tak minat. Saya ni ahli sejarah mengkaji politik. Bincang tentang UMNO, Millennium, MCA, DAP. Saya ada bincang. Tapi saya tak seteruk yang menyokong tu sangat. Saya tak mahu terikat dan sebagainya. Kalau kita ni boleh bincang dari aspek yang sederhana macam ni, saya ingat orang pun tak boleh nak lawan. Dari segi hujah. Dia terpaksa bercakap apa-apa benda yang pelik dan nampak sangatlah dia tidak ada isinya dan faktanya. Itu caranya. Sebenarnya beza saya dengan orang lain itu ialah dari segi baca. Saya terpaksa baca buku banyak. Kalau tidak saya tak boleh jadi pensyarah, kena baca buku. Anda nak cabar saya, anda kena bacalah banyak, lebih daripada saya. Maka saya pun kalau anda tanya soalan, ada pelajar yang buat macam tu. Setelah saya cabar-cabar, dia tanya soalan, saya macam mana nak jawab soalan? Maka saya kata, anda ni apa tanya soalan macam ni? Tanyalah soalan lain. Contohnya. Ada juga pelajar yang tanya soalan yang memerangkap saya. Kerana saya bukan tahu semua benda. Tak tahu. Saya tahu apa yang saya baca. Ilmu saya di situ mungkin ada pengalaman sikit. Itulah panjang jawapan saya. Tapi saya nak bagi tahu, sejarah tu kita tak habis baca lagi. Raja-raja Melayu ni saya fikir, kalau anda bandingkanlah, kalau anda ikhlas ni diri, anda bandingkanlah raja di sini dengan di tempat yang lain. Di sini adalah yang terbaik bagi saya. Bukan saya nak angkat, tak ada guna saya nak angkat, tapi ini terbaik. Yang saya duk kritik apa semua pun, saya kritik Raja Abdullah, antara orang yang saya kritik keras. Bagi saya dia ni seorang yang lemah dan boleh dimanipulasikan oleh British. Kerana terlalu mementingkan aspek material dan sebagainya. Itu raja yang saya kritik. Tapi raja yang baik ni banyak. Sultan Ismail, Ngah Ibrahim bagus orang ni. Tapi kita kan lihat dari sudut British, kita tunjukkan image Ngah Ibrahim ni macam Samsing pula saya baca. Macam Samsing. Tak respect pada raja, gila kuasa. Padahal Ngah Ibrahim ni seorang yang orang Kelantan bagi berjurus. Dia rendah diri, dia suka tunduk pada orang, baik budi bahasa dia, cakap dia lemah lembut. Tiba-tiba jadi jahat. Kerana apa? Kerana British kata tengok dia ni jahat. Kenapa? British tak boleh terima ni. Yang British terima, British kata baik. Raja Abdullah ni baik. Tapi akhirnya British kata Raja Abdullah ni kaki judi, syak ganja. Pasal apa? Dia dah marah pada Raja Abdullah. Itu. Kita kena ingat dari sumber sejarah kita ni banyak dikuasai oleh British. Kena cari bahagian-bahagian, serpihan-serpihan yang kita boleh dapat maklumat yang berbeza. Dan kena mahu tak mahu dalam konteks sejarah kita yang kekurangan sumber ni,
elemen akal itu mainkan peranan, minda kita, bebaskan daripada politik, cerahkan dan seimbangkan. Lihat dari sudut yang membolehkan kita memahami suatu perkara yang kita minat itu dari kefahaman kita sendiri, yang merdeka dan bersih lah daripada motif-motif yang tidak begitu berguna ni. Kalau kita minat sejarah, kaji sejarah betul-betul. Kalau kita minat politik, jangan mari ke sini. Pergi berkempen untuk politik, pergi piket lah kat mana-mana, kilang ke apa semua pemakit, suruh kerajaan letak jawatan dan sebagainya. Bukan masuk di sini. Mesej saya untuk ada di sini. Wallahualam. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Okay, tuan-tuan, kita sudah hampir pukul 12.30. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan juga Dr. Azmi. Millennium itu bukan satu benda yang percuma. Yang berlaku sebenarnya di sebalik millennium itu bukan satu yang percuma, yang berlaku begitu saja. Ada pembayaran yang harus dibayar oleh orang Melayu, terutamanya Raja-Raja Melayu. Ramai orang tak tahu bahawa Raja-Raja Melayu telah dituntut sebanyak 1,400 pound untuk membayar konsultansi menyediakan dokumen-dokumen dan mesyuarat-mesyuarat yang dikendalikan oleh British bagi menyediakan perjanjian millennium. Dan ada juga dokumen-dokumen yang disebut nama-nama wakil yang doktor sebut tadi. Salah seorang yang kita sanjung, Winston, itulah di antara orang yang betul-betul yang mempengaruhi dan mengugut Raja-Raja Melayu supaya menerima millennium. Sebelum saya tutup, inilah buku yang doktor cakap tadi. Ada yang original. Saya pun tak ada original. Jadi saya sudahi sesi ini dengan terima kasih kepada doktor lagi sekali. Dan tuan-tuan dan puan, insyaAllah sekarang ni kita masih lagi di dalam suasana PKP, di Sumban PKPD. Tak tahu bila, jadi kita jaga diri masing-masing dan kita orang lain tak boleh menjaga kita, hanya kita saja yang boleh jaga diri kita. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.